Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis merangkap Ketua Penerangan PAS Negeri Selangor, yang dihormati Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri, Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor, ahli-ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, Yang Berhormat Datuk Dr. Yunus Khairi yang ada bersama dengan kita pada hari ini, Yang Berhormat Dr. Halimah yang turut bersama dengan kita, seluruh ahli jawatankuasa harian Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, ahli jawatankuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Selangor, ahli jawatankuasa Dewan-Dewan yang dipertua PAS kawasan bersama dengan ahli jawatankuasa yang dapat bersama pada hari ini. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama pada pagi yang berbahagia ini. Di Dewan yang sama kita mengadakan muktamar tahunan PAS pada tahun lepas baru lagi. Dan alhamdulillah kita dapat bersama dalam munakasyah ucapan dasar Presiden, di mana objektifnya adalah untuk kita memahami, menghadamkan, seterusnya untuk melaksanakan ucapan dasar Presiden PAS. Dan kita kena baca ianya sebagai dasar kepada Parti Islam se-Malaysia PAS. Untuk sesi ini yang bertemakan adil, prihatin dan berkebajikan. Pelbagai perkara telah disebut dan dibentangkan oleh Al-Fadil atau Seri Tuan Guru Presiden PAS, yang saya rasa semua di antara kita telah mendengar ucapan dasar Presiden pada hari itu. Yang Berhormat Ketua Penerangan dalam sesi yang selepas pada saya nanti akan menyebutkan tentang arahan-arahan dan tindakan yang sewajarnya diambil oleh Badan Perhubungan PAS Negeri, kawasan-kawasan, cawangan-cawangan serta seluruh dewan-dewan yang ada di negeri Selangor dan juga di negeri-negeri lain. Pelbagai perkara telah disebut dalam arahan dan tindakan yang kalau kita baca, ianya memberi gambaran bahawa PAS tidak pernah lari daripada perjuangan sejak PAS ditubuhkan pada tahun 1951. Dalam negara kita ini, semua kita sedia maklum bahawa PAS adalah satu-satunya parti politik yang berdaftar dalam negara yang mengambil segmen tarbiyah, dakwah dan siasah. Tak ada parti lain seumpama itu. Bila sebut parti politik, kata-kata semuanya adalah politik. Ada parti di luar sana yang politik dengan ideologi yang pragmatis. Ada yang mempunyai ideologi mereka dan ada yang tidak mempunyai ideologi. PAS adalah satu-satunya parti yang
mempunyai dasar dan prinsip yang jelas, yang tidak berubah sejak daripada hari pertama PAS ditubuhkan. Inilah yang membezakan antara kita dengan parti-parti yang lain. Kalau sebelum ini disebut bahawa PAS bukan parti mainstream dalam negara kita, sudah sampai saat dan ketikanya sekarang ini kita menjadi parti mainstream, parti utama dalam negara. Parti yang mempunyai kursi the largest single party dalam negara kita. Dan kita hidup pada zaman ini untuk menyaksikan apa yang dicapai oleh Parti Islam Malaysia PAS. Tentunya pencapaian yang sebegini tidak datang dengan saja-saja. Ada tanggungjawab yang berat harus dipikul oleh Parti Islam Malaysia PAS. Kita tidak boleh gopoh-gapoh. Tidak boleh overexcited dengan pencapaian kita. Kerana kita bukan bercakap mengenai kita nak lari 100 meter. Kita bercakap tentang kita nak lari dalam suatu larian long distance, panjang. Kita bukan nak menang sekali ni je, menjadi parti yang paling besar dalam negara kita. Bukan PRU ke-15 saja, bukan 16, bukan 17 saja. Tapi sampai bila-bila. Jauh perjalanan kita. Bila jauh perjalanan, maka perancangan mesti dengan cara yang jauh. Kalau sekadar kita nak pergi ke Kuala Lumpur daripada Shah Alam ni, bekal kita tak ada. Kita tak payah bekal-bekal. Kiri kanan ada belakang kedai. Tapi kalau perjalanan kita daripada Shah Alam, kita nak pergi sampai ke Moskow umpamanya, ke jalan darat, ke Dubai. Ni ada sebut belakang ni Dubai. Maka tentulah cara kerja, cara berfikir, bekalan kita, pertimbangan kita, semuanya mesti jarak jauh. Mengambil kira dengan pelbagai cabaran yang akan kita terima kiri dan kanan, atas dan bawah sepanjang perjalanan kita. Sudah banyak sebenarnya kita melihat rakan-rakan kita dari Harakatul Islamiyah yang lain dalam dunia ini berdepan dengan pelbagai cabaran. Pernah menjadi kerajaan di Morocco, di Tunisia. Mereka menjadi parti yang besar sehingga mengemudi kerajaan campuran. Jamaat Islami, kita lihat apa yang berlaku pada sahabat-sahabat kita di Bangladesh, Jamaat Islami Bangladesh, Jamaat Islami Pakistan, di India yang terpaksa menggunakan jenama yang lain, Tunisia, di Mesir dan sebagainya. Kita nampak dengan jelas apa yang mereka hadapi. Mereka bergerak dah sampai ke puncak dah. Sepatutnya boleh pergi ke puncak yang berikutnya. Tetapi di atas pelbagai halangan yang wujud, tak sampai. Tidak bersifat jangka panjang. Nafas pendek. Sesak nafas cepat. Terguling. Penat. Masuk hospital. Kita tak nak itu berlaku kepada parti kita. So, kita bercakap tentang nak merantau Putrajaya ini bukan semestinya di zaman kita. Kita nak sekarang ni, of course. Tapi bukan itu sahaja. Jauh lagi kita nak pergi. Sehingga sampai ke generasi anak buah kita yang di belakang pun boleh capai ke situ dan boleh meneruskan sampai bila-bila. Dalam memahami semua perancangan ini, maka amat penting parti di pelbagai peringkat mempunyai kepercayaan kepada pimpinan.
boleh kita bincang, boleh beri pandangan, ulasan, kritikan, tak ada masalah. Demokrasi yang subur dalam parti. Tapi ada ketikanya pertimbangan-pertimbangan lain perlu dibuat dalam membuat keputusan. Saya tahu antara cabaran yang besar yang kita hadapi sebelum kita menghadap pilihan raya ke-15 adalah betapa sukarnya kepimpinan membuat keputusan. Pertama tentang muafakat politik yang mana. Yang kedua adalah tentang kerusi yang mana akan bertanding. Tentulah yang ketiga ialah tentang calon yang akan menjadi wakil dalam pilihan raya negeri ataupun pilihan raya parlimen. 3 perkara ini. Semua ada proses. Ada negeri-negeri, bukan Selangor lah, ada negeri di tempat lain, negeri yang lain mempersalahkan jawatankuasa harian, mempersalahkan pimpinan negeri Putrajaya. Kerana Putrajaya lah punca kita tak dapat kursi A, kursi B. Putrajaya pandai-pandai pergi jumpa dengan parti belah sana, sehingga dipersalahkan kenapa tak dapat kursi ini. Patutnya kita dapat, kita paling kuat. Ada negeri yang mempersalahkan kepimpinan negeri. Tapi bila kita jumpa dan kita jawab bahawa kepimpinan negeri tidak membuat keputusan tentang kerusi mana yang ingin ditandingi, tentang muafakat politik mana, tentang calon mana, bukan keputusan daripada pimpinan negeri. Mereka hanya mencadang. Yang membuat keputusan ialah selepas perundingan yang dijalankan secara bersama dengan kepimpinan rakan kongsi kita dalam pilihan raya. Bila bincang runding dengan rakan kongsi, minta air sikit, maka tentulah dalam banyak keadaan kita tak boleh tengok tempat kita saja. Tak boleh tengok tentang Sungai Ramal, Bangi saja. Contoh ni. Boleh. Kita kena tengok konteks Selangor, konteks negeri Pantai Barat, konteks negeri Pantai Timur, konteks satu Malaysia dan sebagainya. Kompleksiti inilah yang menyebabkan kadang-kala kita tidak dapat memuaskan hati semua orang. Memang kalau bercakap tentang kursi yang nak bertanding, kalau boleh kita nak semua kursi lah kita bertanding. Sebab pada kita, argument kita yang mudah, kita adalah paling kuat, paling ramai, paling ada jentera berbanding dengan parti-parti yang lain. Tapi tidak semudah itu sebenarnya apabila perundingan dibuat secara menyeluruh di seluruh negara. Jadi tak boleh salahkan kepimpinan PAS di negeri. Saya mengambil kesempatan pada pagi ini untuk mengucapkan tahniah kepada seluruh kepimpinan yang semasa ini yang telah dilantik memegang amanah. Dan terima kasih kepada pimpinan PAS yang lepas yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Yunus Khairi yang menggerakkan parti di Selangor sehingga mencapai kedudukan yang kita ada pada hari ini di negeri Selangor. Walaupun mungkin kita rasa tak puas hati, 17 bertanding patutnya siapa boleh? 10 kita 10 patut lebih lagi. Ataupun pasal 17, kalau boleh nak 20 lebih, 24, 23, macam-macam lah. Tapi ini menjadi satu asas bagi kita. Kita kena ingat, apabila PAS menang di Terengganu pada tahun 1999, kita menang dengan 28 kerusi.
berbanding dengan 4 kursi daripada Barisan Nasional. 28-4. Ada 32 kursi. Tak macam Selangor lah banyak. 28 kursi kita menang, 4 kursi kita tewas pada tahun 1999. Pada tahun 2004, terbalik. Kita menang 4 kursi sahaja berbanding dengan parti lawan 28. Itu macam switch side itu. Dia bukan menurun. Itu rebah masuk hospital. Panggil ayatnya. Apa boleh kita buat? Kalau kita rasa kita bersedih, setakat sedih lah. 2004 jadi 4 kursi. Daripada kita menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan pula yang menjadi anggota pentadbiran kerajaan orang paling hebat yang ada dalam PAS. Esko-esko dia tu, Masya Allah, orang paling hebat. Bila kita kalah 2004, remuk dan sedihnya perasaan seluruh ahli. Bukan sahaja di negeri Terengganu, tapi di seluruh negara. Tapi kita bangkit. Apa yang kita buat tu cerita lain. Panjang cerita. Itu sesi yang lain. 2008, daripada 4 kursi, kita naik jadi 8 kursi. Daripada 8 kursi pada tahun 2008, pada tahun 2013, kita naik jadi 15 kursi. Tak boleh merentah lagi. Nak merentah kena 17 kursi. 2013, dapat 15 saja. 2018, kita dapat 22 kursi. Baru boleh merentah selepas 14 tahun. Tentulah ada perkara yang dibuat sampai kita capai sebegitu pada tahun 2018. Tak berjalan dengan autonomous dengan sendiri. Apa yang saya nak bagi tahu sahabat-sahabat ialah kita kena ada perancangan yang kita laksanakan. Rancang saja, bengkel saja, lepas bengkel balik di rumah habis gitu je, tak jadi. Rancang dah kena buat. Tak dapat jangka pendek, kita pergi jangka pertengahan, jangka panjang. Bersabar dalam perjuangan. InsyaAllah akan sampai waktu dan ketikanya. 2023, semua sedia maklum. Kita menang semua kursi, 32 kursi di Terengganu. Sahabat-sahabat di Selangor ini pun sama, saya percaya. Kita pernah jadi kerajaan, lepas tu tak jadi kerajaan. Lepas tu dapat tinggal 1 kursi, sejangkang. Naik jadi 10. Kalau kita kerja dengan susun elok-elok, insya-Allah kita mampu untuk capai jauh lebih besar daripada itu untuk kita mengemudi kerajaan negeri Selangor, insya-Allah. Kalau kita tengok di Selangor, di keseluruhan 17 kursi yang kita bertanding menggunakan lambang Perikatan Nasional, purata sokongan Melayu yang diterima oleh Perikatan Nasional di 17 kursi tuan-tuan di Selangor ini adalah 68%. Sokongan orang Melayu saja, 68%. Sokongan orang Melayu kepada PHBN adalah 31%, 31%. Sokongan Melayu yang paling rendah adalah 51%. So kita start 51% yang paling rendah di Dun Kota Anggerik, dan yang paling tinggi adalah 78% sokongan orang Melayu kepada Perikatan Nasional di Sijangkang. Dia punya julat tu daripada 51 hingga 78%. More or less kita dah capture majority undi orang Melayu. Penghuni Cina di Selangor, kita bergerak daripada 0.01%. Masing-masing tahulah kat mana 0.001% tu,
Sehingga yang paling maksimal kita dapat pengundi Cina ialah di Don Sungai Ramal sebanyak 10%. Sungai Burong ada 8% sokongan pengundi Cina. Pengundi India yang paling tinggi ialah di Kota Anggerik 35%. Yang lain-lain macam-macam sampai hampir kosong pun ada. Tuan-tuan boleh lihat dalam pola ini bagaimana cabaran kalau kita bercakap tentang nak dapat kursi yang maksimal, di mana kedudukan kita yang perlu kita melakukan intervensi, serious intervention, supaya kita dapat better numbers. Pengundi muda berumur 18 hingga 40 tahun. 18 hingga 40 tahun, yang paling tinggi adalah 69% kita dapat di Don Sungai Burong. Tak beza dengan di Don Sabak 67%, dan kebanyakan Don yang kita menang itu lebih daripada 60% adalah di Sungai Panjang, Semeter dan Sejangkang. 60% lebih adalah 18 hingga 40 tahun sokong kita berbanding dengan PHBN. Untuk pengundi milenial pula yang berumur 18 hingga 20 tahun, yang mempunyai kecenderungan politik yang sangat dinamik, so uncertain. Hari ini boleh sokong kita, besok boleh sokong orang lain. Yang paling tinggi adalah di Don Sungai Burong 91%, Ijuk 81%. Keseluruhan, ini kita tadi saya sebut berapa Don sebagai gambaran. Keseluruhan 18 hingga 20 tahun, Perikatan Nasional dapat 63%. 63% berbanding dengan PHBN 36%. Keseluruhan untuk umur 18 hingga 40, tadi yang saya sebut adalah 18 hingga 20. 18 hingga 40 tahun, daripada 63% tadi dia turun kepada 54%, dan PHBN 45%. Kalau tuan-tuan tengok molek-molek nombor tadi 18 hingga 20 dan 18 hingga 40, kita kena sedar bahawa segmen umur daripada 30 hingga 40 ini lebih cenderung, lebih ramai, majoriti dengan kita. Tetapi mereka ini berpecah. Lebih ramai sedikit pergi ke PHBN berbanding dengan yang umur 18 hingga 20. Kita masih banyak majoriti, tapi mereka sudah ada sikap. Dan kita kena ingat yang berumur 30, 40 yang akan menjadi pengundi di pilihan raya yang akan datang ini, mereka umur akan lebih 43, 44. Berkemungkinan mereka ini adalah segmen yang sudah ada pendirian politik. Apa yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan ialah, kalau kita lihat segmen ini, cabaran kita sebenarnya berat untuk mengekalkan undi 18 hingga 20 tahun yang sangat tinggi kepada kita. Apatah lagi nak ambil balik yang umur 30 hingga 40 tahun ini. For the time being, they are with us. Tapi kita kena ingat, they are so volatile. Mereka boleh berubah kiri dan kanan. Kalau tuan-tuan tengok dalam pembentangan padu yang dibuat oleh PMX baru-baru ini, dalam pelancaran padu mula-mula bentang yang menonton views 7.9 million.
di mana 75% sebaran adalah daripada content creator. Top video adalah daripada Jason.U yang merupakan influencer pro PH dengan 1.2 juta view. Keseluruhannya pada mula-mula bentang. Katalah bentang pukul 10 pagi, dalam mak tempoh within 24 hours, 55% memuji PMX, Rafizi dan penjawat awam di atas pembentangan padu. Mula-mula. Bila kita tengok data tu, berdebar juga ni, macam mana ni? Dah ada perubahan sikap ke tidak? Tetapi apabila dibuat analisa secara bebas oleh pelbagai pihak, yang komen, yang kritik, yang menunjukkan kelemahan-kelemahan, yang terkini kita tengok sentimen positif daripada awal tadi dah bertukar negatif. Lebih banyak negatif berbanding positif. Apa yang saya nak sebut kepada tuan-tuan ialah segmen yang ada di hadapan kita ini sangat volatile. Boleh bertukar bila-bila masa. Sekiranya kita tidak susun naratif kita, kerja kita secara berterusan. Dia tak boleh one off. Bayangkan tuan-tuan, kalau selepas pembentangan PMX bentang padu tu 55% positif, lepas tu kita duduk saja. Semua pakat duduk saja tengok respon awam, dan orang awam pula tak ada bagi komen apa-apa, dia akan jadi ball rolling. Momentum bertambah. What's the meaning of this? Maknanya dalam keseluruhan perjalanan gerak kerja kita, kita kena alert kiri dan kanan setiap masa, pagi, petang, siang, malam. Kena alert. Ada je perkara-perkara, kena ambil langkah dan tindakan. Tak boleh kita biar mengharapkan pihak lain dan sebagainya, atau mengharapkan rakan kongsi kita dalam muafakat politik untuk ambil tindakan. Tak boleh. We need to lead untuk membuat tindakan. Otherwise dia akan jadi snowball effect. 55% jadi 60, 70. Last kali kita pun habis begitu ya. So kita kena alert, dan tim yang alert dalam di peringkat negeri-negeri ini perlu ada, supaya kita senantiasa mengambil langkah dan tindakan. Hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita bercakap tentang kita nak mengemudi Selangor, kita kena ingat bahawa kita tak mampu untuk mengurus takbir atau menang di Selangor dan negeri-negeri lain sekiranya kita tidak solid. Kita boleh ada perbezaan pandangan, tapi when comes kepada tindakan, langkah yang diambil, kita kena solid. Mungkin ada kata, iyalah, betul lah, kita solid dah. Rakan muafakat kita pula masalah. Ada saya pergi di negeri-negeri lain, soalan-soalan yang ditanya antaranya, dia kata kita ni okey dah, bergerak ke arah yang kemah. Bagaimana pula dengan rakan muafakat kita, nampak macam-macam ni. Nampak petes itu, petes ini. Patut nampak mengharapkan kita semua buat macam-macam lah. Yang itu insya-Allah kepimpinan sedang uruskan bersama dengan mereka. Mereka sedar mereka ada isu-isu yang perlu diurus, terutama di bawah, di pertengahan dan sebagainya. Apa yang penting ialah kita sendiri tidak terikut sama. Hadirin dan hadirat sekalian, kita kena bergerak berterusan. Semana yang Muhammad PJ sebut tadi, dia telah turun bertemu dengan kepimpinan di seluruh kawasan-kawasan, baru 6, ada lagi berapa lagi selebihnya. Lepas pilihan raya kena terus bergerak. Ada yang kata juga
Kita dah buat macam-macam dah. Kita buat plan, kita buat retreat, buat plan strategi, buat kajian, buat survey, program lanjnah, program kebajikan, macam-macam. Tapi masih lagi belum tembus di beberapa segmen yang kritikal. Tak ada segmen ni, kita tak bergerak banyak. Segmen apa? Segmen non-Muslim. Di Selangor sangat signifikan. Saya nak beritahu kepada sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah dalam beberapa hari lagi retreat PAS Pusat akan diadakan. Yang Muhammad, Datuk Yunus, Datuk Halimah dan Putrajaya akan turut sama dalam retreat ini, dan antara perkara penting yang akan dibengkelkan dan dicari jalan penyelesaian adalah non-Muslim. What we should do. Apa yang perlu, langkah luar kotak ke, dalam kotak ke, yang perlu kita buat to get their votes. Dan saya di peringkat IPSP, sebab saya jadi pengerusi IPSP Pusat, tim di peringkat Institut Pendidikan dan Strategi PAS sedang merangka data-data dan langkah-langkah. Ada satu lagi segmen yang sebenarnya yang kita nak kata terlepas pandang pun terlepas pandang lah. Sebelum ni kita bercakap tentang non-Muslim, tapi ada satu segmen yang saya arahkan dalam IPSP untuk kita fikir, we trash everything and try to settle for once and for all, adalah bagaimana PAS nak dapatkan kepercayaan. I'm not talking about votes. Votes another story. Kepercayaan Sabah dan Sarawak. Kalau kita bercakap tentang nak jadi kerajaan pusat, kita sedar dengan apa yang berlaku sekarang ini. Without them, for the time being, kita tak boleh nak perintah Putrajaya. Dan kita ada isu-isu tertentu dengan Sabah dan Sarawak. Kalau di Malaysia, di Semenanjung pun kita rasa kita ada cabaran, Sabah dan Sarawak lagilah cabaran. Selama ini kita serah kepada sahabat-sahabat di Sabah dan Sarawak yang fikir. Tapi sampai dah waktu dan ketikanya, kita sendiri kena rangka di peringkat kita, sama ada jangka pendek, jangka panjang, semua kita kena buat. Kalau kita bercakap tentang nak menjadi parti yang paling besar dan mainstream parti yang mengemudi Putrajaya. Termasuklah tuan-tuan juga kena lihat saluran 1 dan saluran 2 di negeri Selangor. Mungkin kita kata ada setengah tempat saya pergilah, bukan di Selangor, dia kata saluran 1 ni Datuk Seri, kita tunggu dia mati je lah. Kalau saya kata kesian lah macam tu, tunggu mati, jumlah tu berkurang, tak acik lah macam tu. Jadi kita kena ambil iktibar daripada para Nabi, para Rasul alaihissalatu wassalam, para sahabat yang tak jemu-jemu, usaha juga. Jadi saluran 1 pun kena usaha juga, jangan tinggal segmen ini. Untuk di non-Muslim di Selangor ini, ketika bertemu dengan Dewan Harian PAS Negeri Selangor pada pertengahan bulan Disember, saya selaku mas'ul, saya bertemu dengan mereka, saya minta PAS Selangor untuk menjalankan kajian yang khusus for once and for all mengenai kefahaman pengundi-pengundi non-Muslim di Selangor, particularly for them, apa yang mereka nak, apa yang mereka takut, dan semua perkara. Untuk itu saya atas nama mas'ul, saya bersetuju untuk menyumbangkan dana untuk kajian itu, because we need the data. Tanpa data ini kita bercakap, we keep on doing the same thing untuk mendapat undi daripada mereka ini. Ada beberapa perkara yang penghujung yang saya nak sebut sebelum saya percaya ada Q&A selepas pada ini. Yang pertama, kita kena ingat, walaupun dalam PRU
dan PRN hari itu kita dapat undi anak muda, undi first time voters, tapi mereka bukan fixed deposit. Yang menjadi fixed deposit bagi mana-mana parti sebenarnya, as time flies, dia akan berkurang. 10 tahun dahulu, katalah fixed deposit kita ada 15% atau 20%. Setiap negeri tak sama. Katalah ada 20%, just for a number. After 5 years, daripada 20% dia akan berkurang, fixed deposit ini. Kerana itulah trend negara-negara maju atas dunia. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku pada anak-anak di universiti. Suasana di universiti 20 tahun dahulu, ketika kita semua berada di universiti, berbeza dengan suasana yang sekarang ni. So, suatu masa dulu, 20 tahun, 30 tahun dulu di universiti, aktiviti mahasiswa yang melibatkan dalam kepartian ini flourish. Sekarang ini lain macam. The segments of the numbers yang akan bersama dengan sebagai fixed deposit kita ni, as time goes, dia akan berkurang. Mungkin 1%, 0.5% per year. Jadi kita kena be serious in understanding this supaya kita dapat ambil langkah intervensi dengan segera. Yang kedua, kaedah media sosial kita pada hari ini masih di depan. Masih di depan berbanding dengan lawan kita. Tapi kita kena ingat, perjalanan kita panjang. Kalau kita tak buat sesuatu, saya bercakap tentang dekat pusat, untuk penerangan pusat juga ni, termasuklah penerangan di Selangor, sebab particularly di Selangor ada cara menangani media sosial ni kena ada perbezaan sikit berbanding dengan negeri-negeri lain. Kalau kita tak buat intervensi, media sosial kita ini akan exhausted, akan keletihan. Guide satu bab, bincang dengan mereka bab yang lain, tapi kita kena uruskan mereka ini supaya mereka tidak keletihan. Kalau keletihan, musuh kita bangkit, masa tu payah. Yang ketiga adalah muafakat politik. Cabaran dan kelebihan. Apapun saya minta kepada semua sahabat-sahabat, ini sebab saya percaya semua kawasan ada sini. Sekiranya ada isu-isu berbangkit dengan rakan muafakat politik kita di peringkat kawasan masing-masing, kena buat catatan. Bila, siapa, apa yang berlaku, catat. Jangan duk pakai ingat dalam kepala je. Sampai waktu dan ketikanya kita nak bincang, kita nak runding, kita nak tangani, kepimpinan nak maklumat itu. Kalau pada masa tu baru kita scroll, cari data, cari dalam WhatsApp, cari ni, kita tidak efisien buat kerja. Kena catat, rekodkan daripada sekarang apa jua isu yang berbangkit dengan rakan muafakat politik kita di seluruh kawasan-kawasan, termasuklah cawangan. Apa kita tak nak buat, itu cerita lain. Tapi kita kena tahu supaya langkah dapat diambil. Yang keempat, sebagai negeri yang pernah menjadi kerajaan, hubungan dengan pegawai-pegawai kerajaan, sama ada kerajaan di bawah tadbir negeri ataupun kerajaan federal yang bertugas di negeri, menjadi pegawai negeri. Sebab Selangor ni berbeza dengan macam Kelantan dan Terengganu. Terengganu 100% pegawai negeri adalah di bawah urus tadbir negeri. Tapi di Selangor ni ada DO daripada PTD, macam-macam. SF pun pernah jadi daripada PTD, macam-macam. Kesemua mereka ini perlu kita uruskan walaupun kita menjadi pembakar. Bukan sekadar mengharapkan kepimpinan beberapa orang saja, tapi semua ahli-ahli yang berhormat harus dekati belai mereka dengan apa jua cara lah yang sesuai, supaya hubungan itu tidak putus. Kita lihat sebenarnya apabila kita menjadi kerajaan pada 2018 di Terengganu,
Kita duk perhati sebenarnya apa yang UMNO buat di Terengganu bila mereka menjadi pembangkang. Kita lihat hubungan mereka dengan pegawai-pegawai kerajaan ini tak putus. Masih lagi berwasap, masih lagi ada bertemu, mana yang berani itulah. Kita bukan duduk diam, kita tengok, kita perhati. Kita rekodkan. Bermakna UMNO Barisan Nasional mereka tahu. Mereka jadi pembangkang pun bila berkomunikasi dengan pegawai, pegawai akan bagi respon. Sebab bagi pegawai ni sebenarnya dia pun tak tahu. Besok kan kawan ni jadi kerajaan. Mampu aku dia kata. Jadi dia tak boleh nak macam dulu. Masa zaman-zaman dulu, UMNO je mengata Selangor. Kalau pasal tu kita nak masuk, kita nak cuba dekati, nak jumpa ajak minum air, takut-takut dia. Sebab dia kata, tak menang pun PAS di Selangor ni. Tapi oleh kerana dia bertukar kiri kanan, kejap bertukar gini, kejap bertukar gini, maka dia kena ikut, dia kena layan kita juga. Ambil ruang ini, jangan tinggalkan mereka. Yang kelima, pendekatan di kawasan-kawasan di Selangor ini adalah berbagai, bergantung pada demokrasi kawasan masing-masing. Tanjung Karang, Sabak Bernam, lain dengan di Bangi, sebelah Sepang, pokoknya lain pula. Jadi kena pelbagai kepimpinan di peringkat negeri kena faham perkara ini, tetapi dalam masa yang sama kepimpinan di peringkat kawasan juga haruslah memberi kepercayaan kepada kepimpinan peringkat negeri. Yang ke-6, ini yang penting. Isu dengan pengundi yang kita ada, bukan sahaja dalam negeri Selangor, bukan sahaja di Malaysia, tapi seluruh dunia, adalah short term memory lapse yang menjadi cabaran kepada kita dan juga cabaran kepada parti lawan kita. Parti yang jadi kerajaan pun cabaran juga, short term memory lapse, pengundi-pengundi. Masa pilihan raya baru ni, sama ada pilihan raya parlimen atau pilihan raya negeri, mereka membuat keputusan mengundi kita. Tentu ada sebab. I'm not talking about orang-orang pengundi Tegar, PAS dan Perikatan Nasional ni. Sebab kalau mengharapkan pengundi kita saja, kita tak akan mendapat big numbers. I'm talking about orang UMNO, orang atas pagar, yang memberi undi kepada kita for whatever reason. Masing-masing ada sebab masing-masing. Kita boleh baca lah sebab itu. Sebab calon daripada parti dia parti UMNO, calon yang dia nak tak dapat, maka dia undi kita. Ataupun calon kita tu betulan keluarga dia, walaupun dia UMNO, dia undi kita. Macam-macam sebab. Sebab setiap individu itu tak sama. Ini dilema yang saya rasa saya nak sebut. Kerana ada satu kajian di Ireland beberapa tahun yang lalu, dalam satu kertas penerbitan, sebab ada orang mungkin pensyarah ni, saya sebutlah Misremembering Motives, tajuk kertas tu, the reliability of voters, memories of the reasons for their vote. Ada satu kajian khusus yang diterbitkan di dalam Journal of Applied Research in Memory and Cognition. Ini jurnal, bukan jurnal kampung ni, jurnal yang ada impact factor, ada Elsevier. Dia buat satu referendum di Ireland pada tahun 2018 tentang Irish abortion. Gugur ni, menggugurkan. Setuju tak setuju? Soalan tu simple je, setuju tak setuju? Akhirnya dia buat referendum ini, yang bersetuju 64%. Setuju supaya ada yang mengatakan yes kepada abortion. I'm not talking, dia bukan nak cerita tentang abortion ni. Kajian saintis ini, dia pergi jumpa voters. Dia tanya selepas seminggu referendum, selepas 3 bulan, selepas 6 bulan, selepas 12 bulan. Voters yang sama. Dia dapati minggu pertama dia tanya individu yang kata yes atau kata no ini, dia boleh bagi sebab pasal apa dia undi yes atau undi no.
Tetapi selepas 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, orang yang pangkah yes tu pun dia tak ingat ada sebab apa. Dia makin menipis ingatan dia. Bilangan tu makin berkurang. Sama juga yang kata yang pangkah no pun dia pun tak tahu, tak ingat dah sebab apa aku pangkah no. Sebab dalam soalan itu diminta beritahu sebab. Dia kata sebab dia ingat dulu masa membuat keputusan tu dia ingat, tapi lama tak ingat. Ini saya nak cerita kepada sahabat-sahabat ialah di negara maju. Pendidikan dia ada satu tahap berbanding dengan kita. Pun dia ada memory lapse dalam satu keputusan yang besar. Pengundi kita yang buat keputusan sokong kita tu, dia not fixed deposit kita. Sebab itulah cabaran kepada kita, maksudnya juga cabaran kepada PHBN. Dia pun tak ingat dah pasal apa dia undi PHBN. Bukan semua, setengah tu. Bagaimana cara untuk memberi ingatan kepada mereka setiap masa. Ini cabaran kepimpinan Selangor dengan cara Selangor, untuk pusat dengan cara yang pusat. Supaya keep on refreshing. Sebab itulah dalam marketing strategi dia ada rule of 7. Mungkin ada orang marketing sini. Saya bukan orang marketing, tapi ialah kita baca. Rule of 7 ini, rule of peraturan 7 ini adalah secara average-nya 7 mesej perlu diterima dan dibaca oleh penerima sebelum bersedia nak buat keputusan beli atau tak beli sesuatu produk. Kalau tuan-tuan masih ingat, kalau generasi saya muda lagi, generasi yang ada di hadapan ni mungkin nak pergi beli ubat gigi. Dia tak kata ubat gigi. Dia kata beli Colgate. Nak beli Kodak. Ingat tak? Kodak. Biar brand Fuji pun nak beli Kodak, nak beli ubat gigi, apa lagi, macam-macam kan. Sebab apa? Sebab dia dah melekat. Sampai sekarang melekat. So rule of 7 adalah the minimum number seorang itu perlu lihat, baca sebelum dia buat keputusan. Dia percaya dengan perkara itu. Dalam kajian yang berbeza, yang mungkin saya rasa bukan mengenai produk marketing, dia kata ada 20 kali diperlukan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita bawa kereta, kita nampak billboard. Pasal apa billboard ni lama duduk situ? Kita hari-hari kita lalu, kita terbaca tak? Mula-mula kita baca. Lepas tu kita terbaca. Kita terpandang. Kita terpandang macam tu pun kita tahu dah billboard tu apa. Sebab dia dah masuk dalam kepala kita. Itulah kempen kita dengan pengundi-pengundi yang volatile tadi. Dalam yang saya sebut 20 kali diperlukan ini, kajian itu menyebut, dia kata 5 kali untuk mula-mula baca dan tahu, 10 kali untuk masuk dalam hati dan mula bertanya. 20 kali itu apabila dia dah baca 20 kali, dia akan yakin dan akan sebarkan dan akan jadi believers. Orang yang percaya kepada mesej itu. Ini yang sama ada rule of 7, rule of 20, rule of 11 itu immaterial. Yang pentingnya ialah keep on repeating. Apa yang kita nak sampaikan, mesej yang kita nak sampaikan kepada pengundi tanpa kita rasa putus asa. Sebab itulah kalau kita tengok produk-produk marketing ni yang boleh juga digunakan dalam kempen pilihan raya. The traditional 7 touch point untuk produk marketing, dia bukan buat marketing pakai flyer saja. Contoh produk marketing, telemarketing ada, press article ada, advertising ada, networking, email campaign, social media, direct marketing, pelbagai. Cara kita nak campaign kepada pengundi-pengundi kita, pengundi sedia ada, pengundi yang 50-50 tadi, pengundi yang masih belum kita dapat, dipelbagaikan dan dibuat secara berterusan. That's the message yang saya nak sampaikan untuk kita fahami sama-sama pada pagi ini. Saya rasa setakat itulah mukadimah daripada saya. Kalau ada soalan, kita cuba tengok macam mana yang boleh jawab, mana tak boleh jawab. Sebagai terang tak boleh nak jawab.
Moga-moga pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sama-sama berdoa, kita buat kerja, insya-Allah pilihan raya yang akan datang ini kita akan ambil balik negeri Selangor dan menjadi kerajaan negeri Selangor, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.